Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan soalan yang berkaitan dengan sel elektrolisis dalam bab keseimbangan redox. Okey, sebelum tu kita kena tahu beberapa maklumat yang kita perlu tahu dalam sel elektrolisis. Yang pertama kita kena tahu adalah elektrolit. Okey, elektrolit mesti dia dalam bentuk yang boleh mengalirkan elektrolit. So, yang pertama kita mesti rujuklah sepatian ion. Okey, dia mesti sepatian ion. Okey, yang kedua dia mesti dalam keadaan leboran, atau aqueous. Okey, aqueous di sini tu maksudnya dia kena ada air. Kalau elektrolit tu dia adalah sepatian ion tapi dia dalam bentuk pepejal atau dia dalam bentuk glacier tanpa air, maka dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Maka proses elektrolisis pun tidak akan berjalan. So yang pertama kita kena tahulah elektrolit mesti dalam bentuk seperti ion. Okay, dan dia adalah mesti dalam keadaan leboran atau aqueous. Kalau kita tahu dia seperti ion, biasanya nama dia atau unsur dia mesti ada logam dan mesti ada bukan logam. Okay, kalau dia adalah covalent, maka dia tak boleh mengalirkan elektrik. So dia tak sesuai menjadikan elektrolit. Okay, setelah kita dah tahu elektrolit itu apa, lepas tu kita tengok soalan. Apabila soalan kita dapat, first kita kena semak, yang pertama kita semak elektrod dahulu. Adakah dia adalah elektrod biasa? Okay, biasa kita guna karbon, atau kita guna logam aktif. Okay, kalau karbon dia gunakan sebab dia bersifat lengai, dia tidak ambil bahagian dalam tindak balas. Tapi kalau logam reaktif, maka logam reaktif inilah yang akan mendema elektron. Contohnya kalau magnesium akan mendema elektron. Kalau kuprum, maka kuprum akan mendema elektron jadi ion kuprum 2. Kalau argentum, maka argentum juga akan mendema elektron. So sebab ni dia lebih cenderung untuk mendema elektron. Dan biasanya mendema elektron ni mesti berlaku di bahagian anode sahaja. Okey, itu yang pertama, kita tengok elektrod. Tengok dia adalah guna elektrod lengai, contohnya karbon atau grafik atau platinum. Okey, ada juga yang tulis grafik. Yang ini maksudnya dia semua adalah lengai. Kalau lengai tu maksudnya kita tak payah tengoklah, kita tengok faktor yang kedua. Okey, faktor yang kedua kita adalah tengok dia punya elektrolit. Okey, elektrolit dia adakah mengandungi ada klorida ke tak ada klorida. Sebab kita perlu tengok dia pekat ke tak pekat. So kalau elektrolit kita akan tengok dua ion ni sajalah. Okey, kalau ada yang lebih pun yang ini. Bromida dengan iodida. Okey, yang ini jika dia adalah dalam bentuk kepekatan tinggi. Okey, kepekatan tinggi. So kalau kepekatan tinggi dia akan dipilih untuk mendema elektron. Okey, dia akan mendema. Kalau tidak, sentiasa ion hidroksida pula yang mendema elektron. Kita tengok soalan, dapat tengok elektrod. Yang kedua, kita tengok elektrolit. Ada mengandungi klorida ke tak mengandungi? Kalau dia mengandungi klorida, kita tengok kepekatan dia tinggi atau tidak. Kalau tinggi, maka ion klorida yang akan dipilih. Lepas tu kita akan tengok hasil dia. Ini biasanya kita kata gelembung gas kuning kehijauan. Sebab dia selalu ada warna adalah yang ni, kehijauan. Tapi kalau oksigen dia tak ada warna. Yang ketiga barulah kalau dah elektrod dia biasa, barulah kita tengok yang ketiga kat sinilah. Tengok siapa ion yang menerima elektron. Menerima elektron. Menerima elektron mesti berlaku di katot. Biasanya kita akan tengok dua juga ion saja, iaitu hidrogen atau kuprum atau argentum. Kalau siapa yang ada, maka dialah akan menerima elektron. Ikut dia punya nilai keupayaan elektron. Kalau argentum dia adalah nilai yang paling positif, maka kalau ada argentum, maka ion argentum lah yang akan menerima elektron. So kita kalau dapat soalan, kita akan tengok 3 ni sahaja, 4 benda. Yang pertama elektrolit. Biasa soalan akan tanyalah siapa yang lebih sesuai menjadi elektrolit, atau tindak balas ni tidak berlaku. Kenapa? So kita semaklah, adakah elektrolit ni sesuai atau tidak? Ada air ke tak ada air? Yang kedua, seterusnya kita semak elektrod dia.
Okey, logam aktif ke bukan logam aktif? Kalau logam aktif, automatik kita tahu mesti logam aktif yang menderma elektron dan tempat tu mesti di anode. Okey. Yang kedua kita tengok elektrolit mengandungi klorida ke tak mengandungi klorida. Contohnya asid hidroklorik, larutan natrium klorida. Kalau ada, tengok kepekatan dia. Kalau tinggi, maka ion klorida akan dipilih untuk dinyacas di anode. Anode juga dia menderma elektron. Kalau tidak, sentiasa ion hidroksida yang dipilih untuk dinyacas. Okay, kerana nilai keupayaan dia adalah kurang positif. Okay, yang ketiga, tinggal cation saja yang perlu menerima elektron. Siapa dia yang akan menerima, kita tengok nilai keupayaan elektron dia. Siapa lebih positif, maka dia lebih cenderung menerima elektron. Mesti ion, bukan elektron. So, daripada ini, kita akan menjawab soalan dengan senang. Okay, so sekarang kita tengok soalan. Okay, SPM 2019. Soalan yang pertama. Okay, antara berikut yang menekan elektrod lengai. Okay, tadi saya cakap elektrod lengai biasanya kita guna karbon, atau grafik atau platinum. So, di sini mana yang ada yang sesuai? Ni grafik. Okay, itu sahaja. Soalan tu senang. Okay, soalan 27. Dia menunjukkan susunan radas. So, sini ada radas. So, kita kena tengoklah. Tengok apa dulu? First, saya cakap tengok dia punya larutan. Okay, so ada larutan. Okay, yang kedua kita tengok elektrod. So, elektrod di sini karbon. So, kalau karbon, kita tengok mana? Kalau karbon, maksudnya kalau karbon dah biasa kan? So, kita akan tengok yang kedua adalah klorida. Sini ada klorida. Lepas tu kita tengok pekat ke tak pekat. Okay, so ini adalah kepekatan tinggi. Kita automatik tahu mesti ada klorida menderma elektron menghasilkan gas kuning ke hijauan. Mesti di mana? Mesti di anode. So daripada soalan ni, sini kita tahu mana bateri kat sini atas kan? Bateri di atas. So siapa anode? Masa ingat yang panjang ni adalah anode, yang pendek ni adalah cathode. Okey. Lepas tu kita sini ada dua elektrod kuprum. So seperti saya cakap, kalau ada elektrod kuprum saja, maka mesti ada satu elektrod yang akan menderma elektron. Okay, dan yang menerima elektron adalah dari larutan. Okay, larutan dia adalah kuprum 2 sulfat. So dia ada H positif, ada Cu2 positif. So kita tahu nilai ini lebih positif, maka ion kuprum yang akan menerima elektron jadi logam kuprum. Dan benda ni mesti berlaku di mana? Kathod. So kita dah tahu. Okay, barulah kita tengok soalan. Tengok apa soalan dia tanya. Apakah hasil yang terbentuk pada anode? Soalan dah minta anode beaker 1, beaker 2. Okay, so anode beaker 1 kita ada gas klorin kan? So kita carilah jawapan mana gas klorin. Satu aja jawapan, gas klorin. Maka jawapan dia adalah D. Okey. Yang kedua, kathod dia adalah menerima elektron, maka anode dia akan menderma elektron. So akan menghasilkan ion kuprum. Maka betul lah, yang ini pun betul. So akhirnya jawapan dia senang aja, cepat aja kita dapat. Okey. Tengok elektrod, yang kedua tengok dia punya larutan, ada klorida ke tak ada. Kalau dia ada, tengok pekat ke tak pekat. Kepekatan dia kalau tinggi, mesti terus gas klorin. Kalau dia bagi pemerhatian, kuning ke hijauan. Okey, seterusnya, ini saya ambil soalan percubaan. Okey, Johor. Okey, Raja 5 menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis kuprum 2 sulfat. Lepas tu kita tengok apa dulu? Elektrod. Okey, kalau elektrod karbon, so kita tahu kalau elektrod karbon, lepas tu kita tengok tak ada klorida, betul? Kalau tak ada klorida, maka sentiasa hidroksida. Mana nak tulis? Okey, sini. Okey, hidroksida sentiasa dipilih untuk dinyacas. Kenapa saya letak di sini? Sebab saya kata menderma elektron mesti sentiasa berlaku di anode. Kalau kita tengok bateri, sini anode, sini adalah kathod. Yang menerima elektron mesti daripada larutan. So larutan dia ada air, H positif, kuprum 2 positif. So masih lagi kuprum 2 positif akan menerima elektron. So kita tengok apa yang dia nak. Keamatan warna biru, larutan kuprum 2 sulfat semakin berkurang.
Antara berikut yang menerangkan pemerhatian itu. Kenapa warna biru dia semakin berkurang? Okey, warna biru kenapa warna biru? Warna biru ni mesti berkaitan dengan kepekatan ion kuprum 2 positif. Okey, sedangkan ion kuprum 2 positif ni sentiasa menerima elektron dan jadi kuprum yang tak ada cas. Maka kepekatannya semakin kurang lah. Semakin kurang maka tiadalah warna biru dia. Semakin kalau kita buat tak berhenti, dia akhirnya akan jadi larutan jernih. So ini mana jawapan yang lebih sesuai. Okey, ion hidroksida dinyacas di anode memang betul, tapi dia tak menerangkan warna biru. So kalau kita tengok soalan, warna biru keyword dia mesti adalah ion kuprum 2 positif, berkurangan atau dinyacas di katod. Okey, soalan seterusnya. Okey, rajah 15 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk menyadu kunci besi dengan rod argentum. Okey, kita tak kisahlah apa soalan dia. First kita check dia punya elektrod. Okey, elektrod satu guna argentum, satu guna besi. So, anode yang menderma. Ingat ini anode, sini katod. Maka ni logam aktif, maka argentum yang akan menderma elektron di anode. Maka di katod mesti ion yang menerima tak ada kaitan pun dengan kunci besi tu. So, yang menerima siapa? Siapa mempunyai nilai yang lebih besar? Okay, iaitu argentum. So, dia akan menerima elektron dan menghasilkan logam argentum. So, manakah persamaan yang sesuai? Okay, anode mesti menderma. Anode mesti menderma. So, menderma dua-dua ni betul. Okay, lepas tu, katod mesti siapa menerima? Ion argentum juga yang menerima. Kerana nilai keupayaan elektrod dia lebih positif berbanding dengan hidrogen. So, jawapan dia adalah B. Senang sahaja. Okay, soalan 13 ni daripada negeri Melaka. Antara berikut bahan manakah yang sesuai digunakan elektrolit? So, saya kata elektrolit mesti apa? Sebatian ion. Itu yang pertama. Yang kedua mesti leboran atau aqueous. So, kita sini tengok mana yang sesuai. Ada perkataan apa? Ini ada larutan, ada leboran. Ini, okey, ada nama. Okay, so yang pertama kita ingat nama yang pelik ni, naphthalena, cyclohexana, dua-dua ni adalah covalent. Okay, so kalau covalent dia tak mengalirkan elektrik. So sekarang tinggal dua aja. Larutan atau asid. So biasanya kita akan guna asid sebab asid ada ion. Okay, ingat balik dia mengion dalam air. So mesti dah ada air. Larutan sukrosa, sukrosa ni pun adalah covalent. Dia tidak mempunyai ion yang bebas bergerak. So, dia tak mengalirkan elektrik. So, paling sesuai adalah asid hidroklorik sebab dia mengion dalam air. Masih lagi perkataan air. Okay, 41. Rajah 11 menunjukkan perubahan antara dua orang murid semasa menjalankan satu eksperimen. Kenapa mentor ini tidak menyala? Mungkin ada masalah. So, kalau dia kata mentor tak menyala, kita first kena semak mana dulu? Larutan. Ada air ke tak ada air? So, sini dia kata serbuk sabun. Tak ada air kan? So, inilah problem dia. Tak ada air. Yang kedua, barulah kita tengok terminal dia anode atau katod. So, kita tengok jawapan ABCD ada tak? Gantikan elektrod karbon, tak ada kaitan. Tuangkan etanol. Etanol tak boleh tuang sebab bukan tak boleh tuang. Etanol adalah covalent. So, tidak membantu. Okay, tuangkan air. Nampak? Tuangkan air. Okay, gantikan sebut sabun dengan sebut deterjen. Sama je sebut dengan sebut. Kalau dia kata gantikan sebut sabun dengan larutan deterjen, maka larutan deterjen boleh pakai. Paling tepat adalah air. Tanpa air, tak mengalirkan elektrik. Okay, so seterusnya ni daripada Penang, percubaan. Okay, Rajah 3 menunjukkan susunan radas bagi elektrolisis. Okay, ni highlight. Lampu dah nyala. So, apa yang sesuai? Mesti sebatian ion. Okay, so nampak nama yang pelik-pelik. Propena, ini bukan, kita bukan tulis kat depan ini bukan. Glukosa, bukan. Lagi apa? Tinggal ni, zinc sulfat ada argentum chlorida. Okay, argentum chlorida kita dah hafal, ini adalah garam tak terlarutkan. Okay, apa maksudnya tak terlarutkan? Dia tak larut dalam air. Tak larut dalam air mana ada ion. So, tak ada ion, bebas bergerak. Dia ada ion dalam pepejal. So, jawapan paling tepat adalah C. Sebab dia tak larut dalam air. Memang ada air tapi dia tak larut. Apabila dia tak larut, dia tak pecah
tak urai, jadi ion yang bebas bergerak maka tidak mengalirkan elektrik. So D tak sesuai. So sampai soalan macam ni, kalau melibatkan garam, kita kena guna konsep garam tak terlarutkan. Semua garam tak terlarutkan tidak sesuai jadikan elektrolit kerana dia tidak larut dalam air dan tiada ion bebas bergerak. Okey, soalan 38. Raja 10 menunjukkan elektrolisis larutan argentum nitrat dengan menggunakan argentum. Nampak elektrod dia adalah argentum. So apabila ada ni, kita semak anode dengan cathode. Tengok bateri kan. So kalau anode dia adalah logam, maka logam akan mendema elektron. Lepas tu yang menerima elektron mesti tengok larutan dia. So larutan sini ada H positif, ada argentum positif. So yang akan menerima mesti argentum. Sama macam soalan tadi Macam sama je. Okey. 47 macam sama lagi nampak. Soalan berulang-ulang aja untuk bab ini. Okay, Raja 19 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji elektrolisis asid etanoid glacier. Okey, sini ada satu perkataan baru untuk awak. Glacier tu maksudnya tak ada air juga. So apabila dia tak ada air, kita tengok lampu dia tak nyala. Okey, mentor tak nyala. Apabila mentor tak nyala, so kita perlu buat apa? Tuang air. Nampak soalan dia sama je. Okey, soalan 26. Kita semak apa dulu? Larutan kuprum 2 sulfat. Okey, boleh mengalirkan elektrik. Lepas tu kita tengok dia guna elektrod kuprum. So kalau elektrod kuprum, mana anode, mana cathode. So anode akan berlaku apa? Kuprum yang akan mendema elektron sebab dia guna logam aktif. So dia akan mendema elektron. So kita kata dia larut. So kalau dia larut, maka dia jisim dia berkuranglah, semakin hilang. Okey, berkurang. So soalan graf yang manakah yang menentukan perubahan jisim cathode? Tapi sini anode kan, anode berkurang, maka yang di cathode, apa yang akan berlaku di cathode sama aja kan. Siapa yang akan menerima elektron? Kita tengok larutan dia. Ada kuprum. So maka kuprum yang akan menerima elektron. So kuprum nanti dia akan lekatlah di sini. Ya, warna dia warna perak. So dia akan lekat kat sini. So semakin gemuk maksudnya jisim dia bertambah. So mana satu graf menunjukkan jisim dia bertambah. Nampak sangat C atau D. Mana satu? Okey. So jawapan dia adalah D. Kenapa jawapan dia D? Sebab elektrod mulanya mana ada jisim kosong. Elektrod original pun ada jisim dia. Mana kosong? Kosong tu macam tak ada benda. So graf yang lebih tepat adalah di bahagian D. Sebab mulanya elektrod tu sendiri sudah ada jisim. Lepas tu barulah dia semakin bertambah. Okay, soalan 43. Raja 14 menunjukkan susunan radas untuk penyaduran. So penyaduran kita semak apa? Elektrod betul. So sini ada teko logam, sini ada argentum. So yang argentum mesti anode. Tapi nampak apa yang berlaku? Di sini bateri pendek, sini panjang. So cathode tengah anode. So anode dia akan mendema elektron. So awak dah biasalah soalan dia pun sama je. Okay, so di sini dia mesti tanya apa? Selepas 20 minit tiada penyaduran. Kenapa tiada penyaduran? Sebab dah memang salah. Logam yang aktif mesti sambung di anode, tak boleh di cathode. So mana yang kita perlu buat? Saling tukar terminal pada sel. Ini yang paling senang. Kurangkan bilangan sel, tak ada kaitan. Gantikan larutan, ini bukan masalah sebab larutan argentum nitrat ni larut. Okay, ni larut tu betul. Okay, bersihkan pun tak ada kaitan. Okay, tukar je lah sebab anode cathode ni dah terbalik. Okay, so senang aja. Okay, so sekarang kita tengok soalan struktur pula. Okay, kalau soalan struktur, kita tengok sama aja. First, kita tengok apa? Electrode carbon. Okay, kalau electrode carbon, dia tak ada logam, maka mesti ion hidroksida. So, kita tengok anode, gas tidak berwarna. Sebab kita tahu hidroksida akan menghasilkan gas oksigen yang tidak berwarna. So, okay, betul lah gas oksigen. Okay, untuk cathode, siapa yang akan menerima yang tak ada warna? Gas hidrogen je yang tak ada warna, gas. Okay, kuprum pepejah, argentum pepejah. Hanya hidrogen saja yang gas. So kita tahulah sini dah automatik tahu ini hidrogen, sini oksigen. Okay, gas kuning kehijauan. Terang-terang soalan tu dah kata gas kuning kehijauan mesti klorin.
So, bagaimana dapat klorin? Mesti ion klorida mendemui elektron jadi klorin. Okey. So, gas ni sama lagi, katot mesti hidrogen. So, soalan tanya apa? Apakah yang dimasukkan dengan elektrolisis? So, rujuk balik buku teks, nota, elektrolisis ada apa? Suatu proses di mana penguraian bahan kepada unsur jujurnya menggunakan arus elektrik. Okay, proses menguraikan suatu elektrolit. So, kalau tak nak elektrolit, kita boleh tulis lagi panjang. Bahan yang dalam bentuk leburan atau aqueous kepada unsur jujurnya dengan menggunakan arus elektrik. So, paling cepat guna elektrolit. Okay, so cadangkan nama asid yang digunakan. So, tadi kita kata ada apa? Satu hidroksida dipilih. Satu klorida dipilih. So, yang ada klorida, kita tengok balik soalan. Set 2. Set 2 adalah asid B. So, yang ada klorida punya asid dinamakan nama baca soalan betul-betul. Dia nak nama, maka tulislah nama asid hidroklorik. Okay, sebab dia ada ion klorida. Okay, asid jangan tulis natrium klorida pula sebab soalan dah memang kata asid. Okay, maka asid A, selain daripada ni, apa lagi asid? Apa-apa asid yang tak ada klorida. Kita ada asid nitrik, lagi apa? Asid sulfurik, lagi asid etanoik. Soalan minta satu aja, pilih salah satu aja. Ejaan mesti betul. Okay. Perhatikan mesti tulis nama ikut soalan. Jangan tulis formula. HCl dah salah. Okay, nyatakan nama bagi gas yang terhasil di elektrod P pada set 1. Elektrod P. So, kita tengok soalan. Elektrod P. P adalah di sini. So, kita rujuk bateri dia. Tengok betul-betul. Okay, tengok bateri yang panjang. Ini adalah anode. Dan pendek ini adalah katot. So, kalau anode hanya gas oksigen saja. Kalau katot adalah gas hidrogen. Ingat balik kenapa? Sebab H+ menerima elektron. Okay, yang ini adalah ion hidroksida dipilih untuk dinyacas. Okay. So, kita tengok soalan. Jawab. So, apakah gas yang terhasil? So, nama, baca balik soalan. Jangan tulis O2. Soalan minta nama, tulislah nama. Okey, tuliskan persamaan setengah di elektrod Q dengan R. So, Q di sini adalah katot. Kalau takut salah, tulis betul-betul. Katot. R adalah anode. So, katot, kita ada ion hidrogen menerima elektron menghasilkan gas hidrogen. Di anode adalah set 2. R ni adalah set 2 punya anode. Tadi kita kata gas klorin betul. Maka ion klorida dipilih untuk dinyacas menghasilkan gas klorin yang berwarna kuning kehijauan. Inilah cara kita tulis setengah persamaan. Conteng pada soalan, lepas tu kita pindahkan jawapan ke dalam ruang jawapan. Okay, seterusnya E1. Apakah yang perlu dilakukan dalam eksperimen itu jika seorang murid ingin mengumpulkan gas tidak berwarna? Okay, gas tidak berwarna, ini mesti rujuk di mana anode kan? Anode ni mesti oksigen. Dalam set 2. So, set 2 tadi, mula-mulanya dia nak dapat klorin kan? Sekarang dia tak nak klorin, nak tukar jadi oksigen. So, tanpa mengubah jenis asid, tak boleh tukar asid. So, kalau tak boleh tukar asid, ingat balik kita punya teori. Kita kalau tengok klorida, kita tengok lagi satu perkataan tu, nama dia adalah kepekatan tinggi. So, kepekatan tinggi, maka ion klorida yang akan dipilih. Kalau kita ubah dia jadi kepekatan rendah, okay, maka ion hidroksida yang akan dipilih. So, kita bagaimana nak tukar kepekatan tu jadi rendah? So, kita guna buat apa? Tambah air lah. Kita tambah air suling. Okay. Lepas tu soalan minta kita terangkan betul atau beri satu sebab kenapa boleh membentuk gas tanpa warna. So, kita cakap je, lepas kita tambah air suling, kepekatan ion klorida akan jadi lebih rendah daripada ion hidroksida. Maka ion hidroksida akan dipilih, dinyacas dan menghasilkan gas oksigen di anode. Okay, walaupun sini ada 2 markah, sepatutnya kita tulis 2 ayat aja.
Tapi kita sebenarnya tak pasti pun skema memberi markah kepada ayat mana satu. Maka saya nasihatkan semua, tulis sajalah semua. Okey, menerangkan sehinggalah kita puas. Sebab kita tak pasti mana satu merupakan jawapan mengikut skema. Okey, so masih lagi dia guna konsep kepekatan. Mulanya dapat gas klorin sebab kepekatan dia tinggi. Asid hidroklorik itu kepekatan tinggi. So sekarang dia nak tukar jadi gas oksigen, maka kita tambah air je lah sehingga gas asid hidroklorik itu jadi kurang pekat atau kepekatan dia jadi rendah. So apabila dah tukar, ion hidroksida lah yang akan dipilih untuk dinyacas. So persamaan dia ni hafal, tengok 2 markah. Senang saja. Jumlahnya 10 markah satu soalan. So apabila kita dah biasa dengan soalan macam ni, kita akan senang. Tengok elektrod ke atau tengok larutan. Okay, SPM 2017. Jadual 3 menunjukkan elektrod, elektrolit, pemerhatian dan anod. So kita cek dahulu elektrod, karbon, okey. Karbon, okey, tak ada masalah. Okay, tiba-tiba ada kuprum betul. So ingat balik apa? Kuprum anod yang akan mendema elektron. So dapat aja terus conteng. Oh, ni mesti kuprum mendema elektron. Kalau anod dah mendema, sini anod takut tak nampak di atas kan. Maka katot tu akan berlakunya siapa yang akan menerima elektron, H+ atau Cu2+. So di sini mesti Cu2+ menerima elektron. Itu kita dah tahu settle eksperimen yang ketiga. Okay, eksperimen 1 dengan 2 kita lepas tengok elektrod karbon betul. So kita kena tengok apa? Tengok klorida. Oh, ada klorida. Lepas tu ada nilai lagi. Okay, so ini adalah kepekatan tinggi. So apabila kepekatan tinggi, ion klorida akan dipilih untuk dinyacas. So akan menghasilkan gas klorin yang kuning kehijauan. Soalan pun dah bagi gas kuning kehijauan dibebaskan. Kalau sini ini kepekatan rendah, maka ion hidroksida akan dipilih, dinyacas dan menghasilkan gas oksigen yang tidak berwarna. So sini pun tulis gas tidak berwarna dibebaskan. Nampak? Kita dah tahu jawapan dah. Okey. Lepas tu katot kalau tak ada logam, inilah dia. Okey, H+ atau Cu2+. So soalan ni ada Cu2+, maka Cu2+ lah yang akan menerima elektron. So sini pun sama. Kenapa Cu2+ menerima elektron? Kerana dia punya nilai keupayaan tu lebih besar daripada hidrogen. Okey, lebih besar. Nanti kita terangkan ajalah. Tengok soalan conteng. Dah tahu dah. Lepas tu baru tengok apa dia nak. Soalan minta apa? Terangkan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian di anod. Anod sahaja. So kita baca soalan. Ada banyak maklumat dia bagi. Yang pertama terangkan. Yang kedua mengapa. Yang ketiga perbezaan. Yang keempat pemerhatian. Yang kelima anod. So kalau kita tak ikut kehendak soalan, kita main jawab aja, dia akan jadi banyak salah. Okey, dan berbanding dengan sel 1 dengan sel 2. Untuk soalan yang macam ni memang saya cadangkan semua orang biar guna jadual macam kita buat latihan. Okey, kita buat jadual macam latihan, nanti kita akan senang dapat markah. Walaupun kita tak berapa yakin mana satu memberi markah, tapi kalau kita buat dia memang akan dapat markah. Okey, banding dahulu sel 1 dengan sel 2. Anod saja, bukan nak katot pun, nak anod saja. Dan sel 1 dengan sel 3. Okey, contohnya macam ni, saya cadangkan sel 1, sel 2. So ion yang bergerak di sel 1, okay, ion yang bergerak ke anod, dia nak anod saja kan. Kita rujuk balik sel 1 anod ada siapa? Klorida dengan kuprum. So ada 2 sahaja. Okey, ion hidroksida, ion klorida. Set 2 pun sama, ion hidroksida, ion klorida. Okey, ion yang dipilih ion hidroksida kerana nilai keupayaan elektrod bagi ion hidroksida kurang positif berbanding dengan nilai keupayaan elektrod bagi ion klorida. Okey, ini adalah untuk set 1 sebab ion hidroksida dipilih, gas oksigen terhasil. Okey, untuk set 2 pula, siapa yang akan dipilih adalah klorida, betul. Kenapa? Sebab kita cakap kepekatan ion klorida lebih tinggi. So kita tulislah kepekatan ion klorida lebih tinggi berbanding
lebih tinggi berbanding ion hidroksida. Maka dia akan dipilih untuk dinyacas. So, setengah bersamaan, kita tulislah setengah bersamaan 4OH menghasilkan air, 2 mol air, 1 mol oksigen dengan lagi 4 mol elektron. Okay. Klorida pula, dia akan menderma elektron, akan menjadi 1 mol gas klorin dengan 2 elektron sahaja. Okay. Pemerhatian, sebab ini oksigen, kita akan tulis apa? Gelembung gas tidak berwarna terhasil. Gelembung gas tidak berwarna. Tulis saja apa yang kita nampak. Yang tak ada warna, tulis tak ada warna. Yang ada kuning kehijauan, tulislah kuning kehijauan. Okay, hasil dia ini adalah gas oksigen. Tulislah gas oksigen. Ya, ini adalah gas klorin. Tulislah gas klorin. Okay. So, cara nak buat dalam bentuk majlis jadual, nanti rujuk video yang saya telah sediakan sebelum ni. So, sila rujuk ada link di atas, boleh cari. Okay, ini cara kita bandingkan buat jawapan. Memang buat jadual memang sangat senang dan penanda pun sangat suka kalau awak buat dalam bentuk jadual. Okay, lepas tu barulah kita banding set 1 dengan set 3. Okay, set 1, set 3 beza dia adalah apa? Logam aktif. So, untuk set 3 dia tak ada ion yang terpilih. Okay, untuk set 1 kita salin balik ajalah yang tadi yang kita buat, ion hidroksida, sebab dia kenapa persamaan setengah pemerhatian dia. Okay, untuk yang set 3 sebab kita guna elektrod kuprum, okay, ion yang dipilih untuk dinyacas di anode tak ada, tapi kita ada logam kuprum yang menderma elektron. Kenapa? Sebab logam kuprum merupakan logam logam aktif. So, dia akan menderma elektron. Okay, pemerhatian dia, kita cakap apa? Logam kuprum larut dalam larutan apa sini? Larutan kuprum 2 sulfat 2 klorida. Kita ikut soalan. Okay, logam kuprum larut dalam larutan kuprum 2 klorida. So, apakah hasil dia? So, lepas dia larut, dia jadi ion betul. Kita tulislah ion kuprum 2 terhasil. Itulah hasil dia. Yang sini memanglah gas oksigen. So, biasa saja. Okey, itulah cara kita buat. Bina jadual macam buat latihan. Okey, bina jadual So, 8 markah kita boleh dapat. Okey, mana 4 markah yang dia akan beri kecuali awak memang pandai mencipta skema. Kalau tidak, awak pun tak tahu mana satu yang akan memberi awak markah. Tapi kita buat macam buat latihan, maka memang akan dapat markah penuh. Jangan risau, memang akan dapat markah penuh. Okey, kita tengok pula SPM 2019. Okey, Raja 7 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. So, first kita check apa dulu? Okey, electron carbon. Okey, tak ada masalah. Biasa. Okey, larutan aqueous. Okey, sini dia tak cakap asid ke bukan asid. So, maksudnya kita boleh guna asid, kita boleh guna seperti ion yang lain. Okey, seperti ion lain. Biasanya kita guna garam lah, larutan garam. Okey, lepas tu tengok pemerhatian. Sekali lagi nampak gas kuning kehijauan. So, automatik tahu ini mesti gas klorin. Mesti ada ion klorida dipilih. Okay, yang tak ada warna di katot, ingat lagi tak ada warna di katot, tak ada warna di katot, tak ada warna, mesti gas hidrogen. Gas hidrogen tak ada warna. Yang di anode tak ada warna, oksigen. So, mesti ada ini sekali lagi. Lagi apa? O2 dengan 4 elektron. So, dah ada idea kan? Dah senang betul. Lepas tu soalan tanya apa? Tengok. Berdasarkan jadual 51, cadangan satu larutan. So, sini kita nak letak larutan apa? Nak kata asid hidroklorik boleh tak? Boleh. Nak kata larutan natrium klorida boleh tak? Boleh. Semua boleh. Okey. Banding dan beza pemerhatian bagi hasil yang terbentuk dan terangkan jawapan anda. So, soalan ni ada berubah sikit betul? Ada banding, ada beza pemerhatian. Lepas tu bagi hasil.
Lepas tu yang terangkan. So, ada banyak maklumat yang awak kena buat. Lepas tu B pula dia minta apa lagi? B adalah nyatakan ion yang hadir, tulis tengah persamaan. Betul. Anode dan cathode lagi. So, untuk menyenangkan awak, samalah kita cadangkan awak bina jadual. Okay. Daripada jadual awak buatlah sampai hasil setengah persamaan, nanti A dengan B automatik terjawab. Okay. A dengan B automatik terjawab. Cuba buat dalam bentuk jadual. Ini contoh jadual saya cadangkan. Awak cuba bina, okay, cuba tulis. Kan? Senang aja kan? Dia nak banding set 1 anode cathode kan? Kita buatlah set 1 anode cathode. Macam buat latihan tulis saja semua, tulis seperti biasa. Okay, set 2 tulis semua. Nanti penanda akan bagi awak markah penuh. Dah tak ada salah. Okay? Mesti betul punya. Cuma yang pertama set 1 kita ingat set 1 mesti contohnya semua ion. Saya kata saya nak guna macam ni. Nak guna natrium klorida. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah natrium klorida. So siapa? Tapi mesti nyatakan apa? Ya. Natrium klorida. Katakan kita guna natrium klorida, nyatakanlah dia adalah pekat. Kalau kita kata asid hidroklorik pun nyatakanlah dia adalah pekat. Kalau tidak, nanti awak punya markah akan ditolak. Sebab kalau cair atau kepekatannya rendah, ion klorida tidak dipilih. So, yang bergerak ke anode, kita ada siapa? Ion hidroksida, ion klorida. Ke cathode, ion hidrogen, ion natrium. Siapa dipilih? Ion klorida. Ini ion hidrogen. Kerana apa? Tulislah macam kita buat latihan. Akhirnya dapatlah persamaan ni. Senang. Untuk set 2 pula, ni tadi kita kalau guna NaOH, maka gunalah kepekatan yang cair pula. Letaklah 3 tempat puluhan. So, sama sahaja. Nanti awak terangkanlah kenapa terpilih. Ini dah tukar jadi ion hidroksida. Ini tetaplah ion hidrogen. Ini saya cadangkan guna jadual. Memang sangat senang guna jadual. Balik rumah pula. Cubalah buat jawapan tu di rumah. Memang akan dapat. Sekian, terima kasih.